Kita sambung pada muka surat 11. Betul ya? Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Imam As-Sanusi memulakan karyanya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala serta bersalawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kebiasaan para ulama dalam karya-karya mereka. Lafaz alhamdu, yani alhamdulillahi rabbil alamin tu, yang digunakan oleh al-Imam As-Sanusi mencakupi 4 jenis pujian, iaitu yang pertama, puji qadim, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Qadim ni maknanya apa? Tuhan zat yang tiada permulaan. Tu. Puji qadim. Qadim tu maknanya apa? Zat yang tiada permulaan. Siapa zat yang tiada permulaan tu? Iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di sini puji qadim bagi qadim, yakni Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri. Maka disebutkan di sini iaitu Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri. Hal ini berdasarkan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya, mentadbirkan sekalian makhluknya. Surah Ali Imran. Surah Ali Imran, ya, ayat surah Ali Imran. Baik, ayat yang kedua. Baik. Bukan surah Ali Imran, ini surah yang kedua. Baik. Ayat yang kedua, ya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya apa? Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya, mentadbirkan sekalian makhluknya. Surah Ali Imran ayat 2. Maknanya di sini Allah Subhanahu wa taala dia puji dirinya sendiri. Dia beritahu kepada makhluk dia bahawa dia tiada Tuhan yang disembah melainkan Dia. Dan dia letakkan lagi sifat yang terpuji bagi dirinya, iaitulah antaranya Al-Hayyu, yang maha hidup, dan Al-Qayyum, ya, iaitu yang kekal selama-lamanya, mentadbirkan sekalian makhluknya. Dan banyak lagi lah ayat-ayat dalam Quran yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dengan makna bahawa Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu selayaknya untuk memuji dirinya sendiri. Berbeza dengan kita. Ya. Kita tak boleh nak memuji diri kita sendiri. Sebab itu disebutkan dalam satu kita kata perkataan para ulama bahawasanya takabbur itu ataupun azamah itu khusus hanya bagi Allah Ta'ala. Kerana itu namanya Allah Ta'ala itu Al-Mutakabbir, yang meninggi diri. Ya. Sebab itu disebutkan dalam satu hadis qudsi, Al-Kibriya'u azamati. Takabbur itu keagunganku. Dan sesiapa yang kita kata disebutkan dalam hadis qudsi lagi, apa dia?
al-kibriya'u apa nama itu? Wal 'azamatu izari, kan? Disebutkan dalam hadis qudsi. Tak sampai pula. Baik. Maknanya takabbur itu adalah pakaianku. Ya. Dan juga azamatu. Azamatu ni juga kita kata meninggi diri juga. Ya, dia dua. Satu kibriya, satu lagi azamah. Takabbur, satu lagi azamah. Allah SWT firmankan wal azamatu izari, dan meninggi diri itu ataupun kita kata apa, takabbur itu adalah kainku. Satu pakaian, satu lagi kain. Takabbur itu pakaian, dan kita kata meninggi diri itu juga adalah kainnya Allah Ta'ala. Apa makna di sini? Bukan bermakna Allah Ta'ala ni memakai pakaian. Makna di situ dengan makna itu adalah sifatnya Allah. Ya, itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman naza'a, siapa yang nak menanggalkan sifat ini daripadaku, anqadhahu Allahu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan campakkan dia masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang nak menanggalkan sifat ini daripadaku lalu memakai sifat ini, tu. Maknanya apa? Dia nak takabur pula. Makhluk tu pula yang nak takabur. Patutnya Allah Ta'ala yang takabur. Makhluk pula yang nak takabur, nak meninggi diri. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan campakkan dia masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memuji diri sendiri ataupun takabur dan sebagainya itu hanya layak bagi Allah Ta'ala. Kerana dialah pencipta sekalian makhluk ni. Sedangkan kita hanyalah makhluknya, yang kita sentiasa berhajat kepada dia. Kita nak tinggi diri macam mana, sedangkan kita setiap masa berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nak kata hebatnya kita ibadat, kita nak kata hebatnya kita tahajud malam, kita nak kata hebatnya kita baca Quran, hebatnya kita zikir, dan kita merasakan ujub, merasakan azamah, merasakan takabbur dalam diri kita. Maka pada hakikatnya kita baca Quran itu pun takkan terjadi melainkan dengan limpah kurnianya Allah Ta'ala. Kita solat tu pun takkan jadi solat ni melainkan semua tu dengan limpah kurnianya Allah Ta'ala. Sebab itu biasa kita selalu zikir la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula, tiada daya. Ini tiada daya dalam an maksiyah, daripada meninggalkan maksiat. Wala quwwata anit ta'ah, dan tiada kekuatan dalam melaksanakan ketaatan illa billah, melainkan dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu kita dalam ibadah ni kita kena faham bahawa kita nak sampai kepada Allah dengan makna kita nak ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-wusulu ila Allah ma'allah. Kita nak sampai, nak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hakikatnya dengan Allah, bukan dengan dirinya kita, bukan kita sendiri. Hakikatnya kita nak sampai kepada dia dengan dia juga. Ini dengan izinnya, dengan takdirnya. Maka kita ni hakikatnya hanya dipakaikan dengan pakaian-pakaian harta, dipakaikan dengan pakaian-pakaian pangkat, hanya diberikan pinjaman sebagai orang yang bertanggungjawab menguruskan pakaian-pakaian ini, yang hakikatnya satu hari nanti semua pakaian itu akan ditanggalkan dan akan diambil semula oleh pemilik sebenar, yang menjadikan kita, yang menciptakan kita. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama. Bahagian puji yang pertama
iaitu puji Allah Ta'ala kepada dirinya sendiri. Baik. Kemudian yang kedua puji qadim, yakni puji Allah Ta'ala. Puji Allah Ta'ala bagi hadis. Dia hadis, dia ada ha alif dal tha. Bukan hadis, bukan yang tu, itu hadis Rasulullah. Dia hadis. Siapa hadis tu? Hadis tu adalah makhluk. Hadis tu adalah makhluk, suatu yang baharu. Ya, itu dipanggil hadis. Maka yang baharu ni tuan-tuan dengan makna dia ada berubah-ubah, ada gerak, ada diamnya. Kemudian dia ada permulaan, ada pengakhirannya. Itu hadis. Maka itu sifat makhluk, sifat jirim. Ya. Maka disebutkan di sini yang kedua puji qadim, yakni puji Allah Ta'ala bagi hadis, bagi makhluknya. Allah Ta'ala puji makhluk, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji makhluknya. Hal ini berdasarkan firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur Ismaila wal Yas'a wa dzal kifl wa kullum minal akhyar. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan ingatlah peristiwa Nabi Ismail, Nabi Ilyasa, Nabi Al-Yasa, serta Nabi Dzulkifli, dan mereka masing-masing adalah daripada yang terbaik. Maknanya ingatlah kepada peristiwa-peristiwa, kisah-kisah yang terjadi atas diri mereka. Pengorbanan Nabi Ismail, Nabi Al-Yasa, Nabi Dzulkifli dan sebagainya. Maka setiap daripada mereka itu ada kisah-kisahnya dan dipuji oleh Allah Ta'ala. Masing-masing itu adalah daripada yang terbaik. Maknanya Allah Ta'ala memuji hamba-Nya, Allah Ta'ala memuji makhluknya. Baik, itu yang kedua dalam kita kata rangkuman alhamdu itu, iaitu segala puji. Dia alhamdu ni tuan-tuan, alhamdu ni dia alif lam depan tu. Kalau dalam kaedahnya dipanggil alif lam istighraqiyah ataupun alif lam lil istighraq. Tu. Jadi makna istighraq tu maknanya apa? Alif lam ni nak tunjukkan pada semua jenis puji. Tu. Bila sebut alhamdu, kalau hamdu tu, kalau hamdun tu maknanya pujian, puji. Kalau alhamdu, semua jenis puji masuk dalam tu. Tu. Itu alhamdu. Dia ada alif lam tu main peranan. Jadi sebab tu diletakkan berapa jenis puji itu, ada 4. Baik. Dikatakan di sini yang ketiga, puji hadis, yakni puji makhluk bagi qadim, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu makhluk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berdasarkan firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Apa dia maknanya? Yang bermaksud, mereka pula bersyukur dengan berkata, segala puji tertentu bagi Allah. Segala puji tertentu bagi Allah. Baik. Yang telah memberi kami hidayah petunjuk untuk mendapatkan nikmat-nikmat ini. Padahal kami tidak sekali-kali akan memperoleh petunjuk kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memimpin kami dengan taufiknya. Dalam suratul A'raf ayat yang ke-43.
Maka ini juga ayat yang menunjukkan kepada makhluk memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan Allah taala lah yang memberikan hidayah. Sebagaimana di dalam Al-Quran juga dengan ayat-ayat yang banyak sekali yang menunjukkan bahawasanya makhluk itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga bukan sekadar kita kata yang terdapat dalam ayat Al-Quran, bahkan yang kita zikirkan setiap hari, seperti kita zikirkan subhanallah, itu juga puji Allah taala. Allahu akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah, itu juga puji Allah Subhanahu wa taala. Maka dari Al-Quran ini dalil bahawa adanya pujian makhluk kepada Tuhan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, puji hadis, yakni makhluk bagi hadis. Jadi makhluk puji makhluk. Makhluk puji makhluk. Iaitu makhluk memuji sesama makhluk. Macam tuan-tuan puji Tok Imam. Tok Imam ni sedap bacaan dia, contohlah. Kan? Makhluk puji makhluk. Orang tu baik, orang tu dermawan ke, ikutlah. Ya. Cuma puji ni pun, kata para ulama, kena perhati juga. Jangan puji lebih-lebih juga. Sebab apa? Kesian pada orang yang dipuji. Kesian pada orang yang dipuji. Takut-takut orang yang dipuji itu tak dapat untuk mengawal hati dia. Lalu dia menerima pujian tersebut dengan menganggap bahawa dirinya benar-benar hebat, benar-benar bagus, benar-benar baik dan sebagainya. Dia khawatiri sehingga dia lupa untuk muhasabah diri dia, dia khawatiri sehingga dia lupa untuk tawaduk, merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada makhluk. Sebab tu kata para ulama, kalau nak puji itu puji sikit-sikit. Ataupun kita kata, kalau nak puji, tengok orang tu dia boleh terima ataupun tidak. Dengan makna apa dia? Kalau kita puji dia, dia makin meninggi diri, maka sebahagian ulama mengatakan, kebanyakan ulama mengatakan haram hukumnya puji dia. Makin kita puji, makin dia tinggi diri. Kita dah tengok dah, isyarat tu dah nampak dah, zahir nampak depan mata kita. Makin kita puji, makin tinggi diri, maka hukumnya apa? Haram puji dia lagi. Tak boleh puji dia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini makhluk puji makhluk. Melainkan pujian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pujian yang berhak untuk dipuji. Bahkan makin kita puji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam makin tawaduk, itu beza. Nabi SAW walaupun dia adalah manusia, tapi bukan seperti manusia biasa, tak boleh disamakan. Hati Nabi SAW itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia orang yang paling ma'rifah pada Allah Taala, orang yang paling kenal Allah Taala. Dan hatinya itu telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan secara zahirnya dengan air Zam-Zam. Yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk syaqqas sadri, untuk apa? Untuk membelah dadanya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dibelah dadanya lalu dibersihkan hatinya, dibersihkan jantungnya itu dengan air Zam-Zam. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerana itulah para ulama pula bahaskan yang disebutkan tempat perasaan tu di mana? Jantung ke ataupun mana tempatnya? Yang disebutkan sebagai qalbi. Itu perbahasan dalam tasawuf lah. Itu dia, baik. Mana tempat keluar perasaan tu? Cinta, rindu, sedih, kasih. Itu dari mana sebenarnya? Orang Melayu kita kata hati. Orang Melayu kita terjemah qalbun dalam bahasa Arab itu dengan makna kita terjemahkan dengan hati. Sedangkan qalbun itu terjemahan dia jantung. Sedangkan qalbun itu terjemahan dia apa? Jantung.
Maka secara umum lafaz adat orang Melayu kita ni, uruf orang Melayu kita ni, bila sebut perasaan tu daripada hati, orang tak kata perasaan tu daripada jantung. Tu dia. Jantung saya rasa rindu dengan orang ni. Tak. Kita akan kata apa? Hati saya ni rasa rindu sungguh lah. Hati sedih sungguh lah. Sakit hati lah. Semua. Kita tak kata apa jantung rindu, jantung sedih, tak kata. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, tak apalah. Al-ibrah bi'umumil lafzi kan. Kita mengikut kepada kaedah bahawa dipakaikan ibarat itu dengan umum lafaz yang orang faham. Itu dia. Sebab tu bila disebutkan dalam apa namanya perbahasan daripada mana hadirnya perasaan itu, para ulama kata daripada qalbun. Qalbun itu dua maknanya. Satu dengan makna jantung, iaitu fizikal. Benda yang kita kata apa, yang ada yang mengepam tu, darah itu kita 24 jam sehari semalam tu. Itu jantungnya. Yang dengannya kita dapat apa, hidup. Satu lagi apa? Jantung dengan makna latifah rabbaniyah ataupun latifah nuraniyah, iaitu satu jisim yang halus, satu benda yang halus yang ada dalam diri kita ni, yang dengannya lah timbul perasaan, yang dengannya lah diberikan cahaya oleh Allah Ta'ala. Itu yang dikatakan sebagai tempat timbulnya perasaan kita. Tempat timbulnya lintasan hati. Kan kita sebut lintasan hati kan. Kalau nak betul-betul terjemah, lintasan jantung. Kalau nak terjemah betul. Itu dia. Maka tuan-tuan, disitulah adanya takabur, disitulah adanya ujub, disitulah adanya azamah, disitulah juga adanya penyakit-penyakit hati ataupun sifat-sifat yang mahmudah, ikhlas, redha, sabar, syukur dan sebagainya. Di situ tu di mana khilaf pula para ulama. Itu dia. Maknanya apa? Hati itu penggunaan lafaz kita. Kalau hakikat yang sebenarnya, yang dikatakan tempat keluarnya perasaan ataupun tempat duduknya perasaan itu dipanggil latifah rabbaniyah, ataupun satu latifah, satu benda halus yang ada dalam diri kita, yang hanya Allah yang tahu di mana tempatnya. Begitu. Baik. Diriwayatkan bahawa Nabi SAW memuji nama dan nasabnya, serta bersyair mengenai dirinya SAW semasa peperangan Hunain, untuk menaikkan semangat para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, dan untuk menakutkan para musuh. Dia orang Arab ni tuan-tuan, syair ni satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Bahkan naik turunnya nama kabilah tersebut, kabilah mereka adalah dengan syair yang dilantunkan. Bahkan kalau seorang itu dipuji dengan syair yang hebat, maka dia punya ketinggian orang tersebut, dia akan makin ditinggikan oleh masyarakat kerana syair yang dipuji, syair yang digunakan untuk puji dia. Ataupun satu orang tu mungkin dia dihina dengan syair, maka kalaulah ada orang yang mengarang syair untuk menghina orang tersebut, maka orang tersebut akan jatuh dia punya martabat dia. Pada itu zaman Rasulullah SAW ada beberapa sahabat yang dipanggil sebagai syairul Rasul, yakni penyair Nabi SAW. Antaranya siapa? Antaranya Sayyiduna Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Hasan bin Thabit ni tuan-tuan, dia ni memang digelar sebagai penyair sebelum masuk Islam lagi dah. Memang dia penyair untuk kabilah dia, untuk kaum dia. Jadi golongan kufar, golongan musyrikin ni, mereka memang nak supaya Nabi SAW dijatuhkan dengan syair-syair. Lalu mereka cuba untuk mengupah orang-orang yang hebat dalam bab syair ni untuk menghina Nabi SAW wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam.
Lalu mereka pun katalah kepada Sayyidina Hasan bin Thabit yang ketika tersebut belum masuk Islam. Maka beritahu kepada Sayyidina Hasan untuk mencaci Nabi SAW melalui syair. Maka Sayyidina Hasan dia kata, aku ni takkan dapat caci seseorang tu melainkan dengan aku melihat dia dulu, baru kau boleh karang syair tu. Nah, maka akhirnya ditunjukkanlah kepada dia di mana Nabi SAW, siapa Nabi SAW. Lalu bila tengok sahaja tercengang dia daripada berkata apa-apa. Allah Ta'ala telah masukkan nur cahaya keimanan ke dalam latifah rabbaniyahnya, ke dalam hatinya. Sehingga dia bila melihat sahaja baginda Nabi SAW, lalu hati dia terus terbalik daripada ingin menghina Nabi, akhirnya apa? Memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Pada itu kalau tuan-tuan tengok dalam banyak kitab-kitab sirah dan juga beberapa diwan, diwan ni maknanya himpunan-himpunan syair, ada banyak syair yang dikarang oleh Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu, banyak sekali. Ada qasidah-qasidah yang tuan-tuan biasa dengar ni, apa namanya, Qamarun kan, itu juga daripada beberapa qasidah yang apa namanya, karang oleh Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Contohnya pada kasidah mana tu? Ka'annaka qad khuliqta kama tasha, kan? Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Itu dalam qasidah. Sebenarnya itu adalah ayat syair yang dikarang oleh Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu memuji Nabi SAW. Dan banyak lagi beberapa syair, antaranya ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadzal jamalu fala yaqumu. Banyak lagi lah dia punya syair-syair dia. Aku hairan dengan orang yang ada akal, ada hati, kata Sayyidina Hasan bin Thabit. Bila tengok Nabi SAW, mereka tak berdiri. Tu. Sebab masa tu Nabi SAW datang, sahabat-sahabat semua duduk. Nabi SAW, sahabat-sahabat tengok je Nabi datang, sahabat pun berdiri. Bila sahabat berdiri, Nabi kata fala yaqumu, jangan kamu bangun, jangan kamu berdiri, duduk. Kan? Duduk. Sayyidina Hasan bin Thabit tak nak duduk. Dia tak nak duduk. Ya. Lalu Nabi SAW bila tengok Sayyidina Hasan bin Thabit tetap nak berdiri, tak nak duduk, maka Nabi SAW pun senyum melihat Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu taala. Ya. Maka Sayyidina Hasan bin Thabit pun mengungkapkan beberapa bait syair yang indah. Antaranya tadi yang saya bacakan tadi, iaitu apa dia? Iaitu dah panjang lagi lah syair tu, saya ambil yang potongan sahaja. Iaitu aku hairan ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun, aku hairan dengan orang yang ada akal, ada kefahaman, melihat kecantikan yang sangat sempurna ini datang, lalu mereka ini tak bangun mengagungkan kecantikan ini. Lalu Nabi SAW pun senyum. Ini dah diriwayatkan dalam riwayat yang banyak oleh para ulama kita. Maknanya apa dia? Maknanya mendahulukan adab itu, itu lebih utama daripada kita kata perintah, yang mana perintah itu bukanlah membawa kepada wajib untuk mereka duduk, tak. Tapi perintah itu sebenarnya atas dasar tawaduknya Nabi SAW. Nabi ini merendah diri, tak perlulah bangun untuk aku. Tapi kalau nak bangun, itu adab daripada murid, itu adab daripada sahabat. Macam tuan guru lah. Tuan guru ni dia tak nak kita cium tangan dia. Lalu biasanya dia akan tarik cepat-cepat. Ramai orang beritahu pada saya, banyak kali nak salam tuan guru ni, mesti dia tarik cepat-cepat. Kan? Kita kena faham, tuan guru ni tuan-tuan, dia tawaduk dia, rendah diri dia, dan dia merasakan bahawa dirinya tu tak layak untuk dipuji, bahkan tak layak untuk dicium tangan dia. Tapi kita ni lah, walaupun dia tarik lah macam mana pun, tetap juga kita akan tundukkan kepala kita untuk apa? Untuk cium tangan dia sebagai tanda hormat kita kepada orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, orang yang Allah Ta'ala beri ilmu kepada dia. Itu maknanya. Ya? Jangan terasa hati bab tu. Jangan terasa hati bab. Kerana apa? Kita kena faham bab yang berkait dengan tawaduk dan juga adab. Baik.
Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi SAW bersyair semasa peperangan Hunain untuk menaikkan semangat para sahabat. Dia syairul Rasul, penyair Nabi ni ramai. Antaranya Ka'ab bin Zuhair radhiyallahu taala anhu. Juga ramai lagi lah ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala juga penyair Nabi SAW. Antaranya Sayyidina Hasan bin Thabit. Ya. Yang mana Sayyidina Hasan bin Thabit ni dibuat satu mimbar di Masjid Nabawi yang berdekatan dengan makamnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimbar tu untuk Sayyidina Hasan bin Thabit naik atas mimbar tu, naikkan semangat tentera Islam, bersyair dan naikkan semangat tentera Islam. Ini Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu taala. Nah, maka bukan sekadar itu, bukan sekadar Nabi SAW suruh sahabat untuk naik bersyair, bahkan Nabi sendiri pun bersyair. Bahkan Nabi SAW sendiri pun bersyair untuk menaikkan semangat tentera Islam. Macam kita hari ni nak menaikkan semangat apa tentera ke perjuangan Islam ke apa ke kan. Biasa kita dengan lagu lah kan. Dengan lagu lah. Lagu macam-macam lagu lah kan. Allahu Akbar lah. Apa semua ikut lah. Bagi kita nak kata syair ni boleh jugalah syair kan gitu. Baik. Kemudian sebab tu yang nak bersyair ni pun mesti orang yang hebat di sudut syairnya sehingga dia boleh menyentuh kalbu para tentera Islam. Maka disebutkan di sini Nabi SAW bersyair, katanya Nabi SAW, sabdanya Nabi SAW, ana nabiyyu la kadhib ana ibnu Abdul Muttalib. Tu. Baik. Ini dia ambil berapa rangkap? Ini satu rangkap sahaja nak, dia panjang lagi. Yang bermaksud aku seorang nabi bukan pendusta, aku adalah anak Abdul Muttalib. Itu dia. Kalau tuan-tuan tengok nota kaki itu, dia kata apa? Baginda SAW menisbahkan diri baginda kepada datuknya. Itu dia kata anak kepada Abdul Muttalib. Sedangkan Nabi anak kepada Abdullah. Kan Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Tapi di sini ini Nabi SAW nisbahkan kepada datuk dia terus, atuknya terus. Dia kata apa? Baginda SAW menisbahkan diri baginda kepada datuknya. Sedangkan baginda adalah cucu kepada Abdul Muttalib. Hal ini dijelaskan oleh Al-Hafiz Abil Ula Al-Mubarakfuri bahawa penisbahan baginda kepada datuknya Abdul Muttalib bukan kepada bapanya Abdullah, seolah-olah disebabkan kemasyhuran datuknya di kalangan penduduk Makkah. Kerana beliau datuknya itu seorang yang sering menjadi sebutan dan umurnya panjang. Lihat Al-Mubarakfuri ini apa namanya? Lihat Sirah Al-Mubarakfuri, Tuhfatul Ahwadhi, ini syarah bagi Jami' At-Tirmidzi dan lain-lain. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW menisbahkan dirinya kepada atuknya. Bagaimana Imam Asy-Syafi'i lah. Imam Asy-Syafi'i yang mana dia menisbahkan Syafi' tu kepada atuknya tu. Atuknya Syafi'. Syafi' ni seorang pemimpin besar. Maka dinisbahkanlah namanya itu Syafi'i yang dirujuk kepada siapa? Atuknya itu Syafi'. Tu. Begitu juga dengan Nabi SAW. Maka dia kata di sini ana bnu Abdul Muttalib. Aku ni anak kepada Abdul Muttalib. Makna anak di sini dinisbahkan kepada atuknya kerana kemasyhuran. Itu kebiasaan orang Arab. Itu kebiasaan orang Arab yang menisbahkan kepada keturunan dia. Di mana keturunan dia yang paling famous, tu. Yang mana keturunan dia yang paling hebat, pemimpin masyarakat dan sebagainya, dia akan nisbahkan kepada itu. Sama ada nisbah dia kepada tempat ke, ataupun nisbahkan namanya itu kepada, contohnya Imam Bukhari kan. Imam Bukhari itu nisbah kepada Bukhara. Imam Bukhari, bukan nama dia. Imam Tirmidzi kan, nisbah kepada Tirmidzi. Imam apa nama An-Naisaburi kan, nisbah kepada Naisabur. Dia nisbah kepada tempat.
Imam Asy-Syafi'i pun nisbah dia kepada keturunan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia orang Arab ni dia biasanya dia nisbah nama dia tu dia nisbahkan kepada tempat. Contohnya tuan-tuan di mana di Taman Bandar Senawang. Kena potong sikitlah kan. Kalau panjang sangat pula. Contohnya nama dia Faiz. Faiz As-Senawangi. Dia tambah belakang jadi Senawangi. Itu kebiasaan dia lah. Kita kata kebiasaan orang Arab. Kalau contohnya Seremban, Serembani. Ditambahkan. Ataupun ambil nama Atuk. Atuk yang mana yang paling famous, yang merupakan pemimpin tempatan. Pemimpin besar. Letak nama Atuk gitu. Pun boleh juga. Itu dia. Baik. Dia orang Arab, orang Melayu ni takut tak kenal lah pula kan. Dia letak nama Atuk dia tak kenal pula kita nanti. Dia biasa orang Arab tak. Orang Arab ni walaupun letak nama Atuk sekali pun dia kenal orang tu siapa. Ni orang Arab. Sebab orang Arab ni memang mereka menjaga nasab. Setiap kabilah tu mereka ada buku nasab mereka. Kabilah Ashkubi ke, kabilah Ruhaili ke, kabilah macam semua kabilah ada buku nasab. Daripada mana ni ayah dia siapa, atuknya siapa, moyang ni siapa, sampailah kepada atas-atas sana tu. Beza dengan orang Melayu kita. Dia memang orang Arab mesti ada. Mesti ada. Sebab tu orang Arab ni dia terkenal dengan kabilah. Kabilah mana paling kuat? Gitu. Kadang-kadang kabilah ni pula dia senang dapat kerja. Pun ada juga. Macam di Saudi dia ada satu kabilah nama dia kabilah Ruhaili. Kabilah Ruhaili ni dia senang dapat kerja sebagai polis dan tentera. Contohnya. Karena apa? Mereka ni datang daripada keluarga penyamun. Penyamun padang pasir. Dulu. Dulu punya cerita ni. Jadi hari ni bukan penyamun lah. Hari ni kalau siapa nak ambil kerja sebagai pegawai keselamatan ke, polis ke tentera ke, nanti kalau tuan-tuan tengok di pejabat polis dia Madinah tu, ada banyak tu Ruhaili bawah tu, Ruhaili tu. Memang Ruhaili banyak. Saya pun heran juga dulu kenapa? Rupanya sebab tu rupanya. Baik. Bukan kita kata penyamun lah, mungkin orang yang mencuri lah kan di padang pasir. Baik. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dia. Dia orang Arab ni pula kadang-kadang tu ada keturunan alim. Contohnya Asy-Syangqiti. Ya. Maknanya dia anak-beranak dia semua alim-alim belaka. Kalau Syekh ni Syangqiti kita dah tahu dah. Hafalan dia kuat. Belakang dia tu Syangqiti je mesti kuat hafalan dia. So kabilah Syangqiti ni dia memang orang alim banyak. Dia memang ikut dia punya keturunan dia, kebiasaan gitu. Baik. Ada yang kita kata banyak harta. Memang perniagaan dia daripada ayah dan atuk dia semua. Antaranya kabilah Al-Ashkubi. Kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, tuan-tuan cari, nak cari pun payahlah kan. Saya ada saudara di sana, Al-Ashkubi. Saudara di Madinah, Al-Ashkubi. Yang memang keturunan Arab Madinah, Al-Ashkubi. Jadi dia memang bisnes dia. Dia punya atuk dia semua bisnes belaka. Saudara orang kahwin, orang Negeri Sembilan kahwin dengan orang sana tu je. Bukan saudara Arab, bukan keturunan Arab lah. Kalau keturunan Arab ni muka bukan muka Arab. Baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dia. Keempat pujian tersebut secara hakikatnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kerana Allah Subhanahu wa taala sememangnya layak dan patut menerima pujian, memandangkan Allah Subhanahu wa taala pencipta sekalian makhluk dan tidak mempunyai sebarang sifat kekurangan, iaitu an-naqais. Maknanya empat puji tadi itu hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu kita katakan tadi alif lam di situ main peranan, iaitu segala puji milik Allah. Lam tu lam lil milki. Lam tu lillah tu, lam di situ tu maknanya apa? Milik Allah taala. Tu. Walaupun kita puji kawan kita, hakikatnya apa? Kawan kita itu juga di bawah af'alnya Allah, di bawah perbuatannya Allah Ta'ala. Baiknya kawan kita tu hakikatnya itu di bawah izinnya Allah. Maknanya kita puji kebaikan kawan kita tu hakikatnya kita sedang memuji Allah Ta'ala. Itu dia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Itu dikatakan hakikatnya segala puji itu kembali pada Allah Subhanahu wa taala, yang hakikatnya dialah yang menjalankan puji-pujian tersebut sehingga berlaku puji-pujian. Baik. Segala makhluk pula adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka memuji makhluk itu boleh disamaertikan memuji pencipta makhluk. Sebagai contoh, A memuji keindahan alam, sedangkan alam ini dan A adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun A hanya memuji alam ini, sedangkan pada hakikatnya alam yang dipuji itu adalah kebijaksanaan penciptanya, maka secara langsung pujian A itu kembali kepada Allah yang menjadikan alam ini. Itu dia. Nah, maknanya kita nampak betul lah. Tak terhenti pujian kita itu kepada afrad ataupun kepada makhluk itu sahaja, tak terhenti di situ, tapi kita nampak pujian kita itu kembali kepada yang menjadikan segala pujian tersebut. Nah, baik. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita sambung lagi. Seterusnya Al-Imam As-Sanusi bersalawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yanzuruna al-kitaba nadratan wahidah wa yahfazuna ma fihi wa yafhamuna bihi wa ya'maluna bihi wa yu'allimuna bihi wa yuballighuna bihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.